Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan berkenaan dengan pentadbiran pendidikan Islam di Afrika Selatan. Afrika. Afrika Selatan merupakan antara negara yang mempunyai kesan peninggalan tertua di dunia. Peneroka Belanda telah tiba di sini pada tahun 1652 dan mereka dikenali sebagai Afrikaner. Namun demikian, pihak British juga berminat dengan negara ini, terutamanya selepas penemuan berlian yang banyak. Ini telah mencetuskan Perang British dan Belanda yang digelar sebagai Perang Boer. Pada tahun 1910, 4 republik utama telah digabungkan di bawah Kesatuan Afrika Selatan dan pada tahun 1931, Afrika Selatan telah menjadi jajahan British sepenuhnya. Sistem pendidikan di Afrika Selatan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu umum dan Islam. Kita pergi kepada sistem pendidikan secara umum di Afrika Selatan. Seperti yang kita tahu, pendidikan di Afrika Selatan telah terjejas teruk akibat sistem apartheid yang mendiskriminasikan penduduk dari segi pendidikan. Sewaktu itu, penduduk kulit putih menerima pendidikan yang terbaik, tetapi penduduk bukan kulit putih menerima pendidikan yang paling minimal. Di negara Afrika Selatan, tempoh persekolahan adalah selama 13 tahun ataupun 13 peringkat. Pada Ogos 1993, de Klerk dan pakar-pakar pendidikan mengubah sistem pendidikan baru adalah berlandaskan prinsip-prinsip yang berikut. Pertama, persaksamaan. Kedua, penyatuan. Ketiga, pendemokrasian. Keempat, berbilang budaya. Dan kelima, fokus utama pendidikan adalah untuk membangun bakat semua penduduk dengan beberapa objektif masyarakat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi sebagai objektif paling utama. Pada Februari 1996, Kementerian Pendidikan telah mengubah satu kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum 2005. Sistem persekolahan di Afrika Selatan terdiri atas dua bentuk, iaitu pertama, pendidikan melalui sekolah formal, iaitu pendidikan yang pertama kali dilakukan melalui institusi pendidikan. Ada yang didirikan oleh kerajaan dan ada juga oleh pihak swasta. Yang kedua, pendidikan melalui pelatihan, iaitu pendidikan yang dilakukan melalui satu institusi bukan institusi persekolahan tetapi melalui aktiviti latihan yang dilakukan. Bentuk sistem persekolahan yang dijalankan dalam 3 tingkatan, iaitu yang pertama, pendidikan dan latihan umum. Yang kedua, pendidikan dan latihan lanjutan. Yang ketiga, pengajian tinggi dan latihan. Terusnya, kita pergi kepada sistem pendidikan Islam di Afrika Selatan. Terdapat dua jenis sekolah Muslim di Afrika Selatan. Yang pertama iaitu sekolah yang menggabungkan pendidikan sekular dan Islam. Yang kedua, madrasah, iaitu mengajar kelas tambahan dalam pelbagai mata pelajaran Islam. Pelajar Muslim umumnya menghadiri madrasah pada waktu petang selepas waktu persekolahan atau pada hujung minggu. Pengajian Islam diperkenalkan sebagai subjek bukan peperiksaan di sekolah untuk anak-anak Muslim. Tidak semua sekolah menawarkan pengajian Arab atau Islam yang menjadikan madrasah sebagai institusi yang mempunyai pengaruh formatif yang berterusan terhadap kehidupan anak-anak Muslim. Walau bagaimanapun, umat Islam kini secara umum mengakui bahawa madrasah harus berfungsi seiring dengan atau selari dengan sekolah-sekolah sekular. Pengajian Arab dan Islam diajar dalam bahasa Arab oleh para syekh Mesir dan mata pelajaran moden diajar dalam bahasa Inggeris oleh pengajar Afrika Selatan. Kod pakaian adalah Islamik. Persekolahan di Afrika Selatan. Di bawah sistem apartheid, pendidikan dirangka mengikut warna kulit, iaitu berkulit putih, berkulit hitam serta berkulit Asia. Kesan daripada pengasingan ini telah menghasilkan 14 kementerian pendidikan yang berbeza. Persekolahan bagi orang berkulit hitam berada pada tahap sangat rendah. Pada tahun 1970, per kapita perbelanjaan kerajaan menyatakan pendidikan bagi pelajar berkulit gelap adalah 1/10 berbanding pelajar berkulit putih. Seterusnya, persekolahan bagi orang berkulit putih berada pada tahap yang terbaik, di mana pada tahun 1994, per kapita perbelanjaan kerajaan menyatakan pendidikan bagi pelajar berkulit putih adalah 4 kali ganda baik berbanding berkulit hitam. Seterusnya, bagi pelajar Asia atau berwarna, pendidikan mereka juga berada di tahap terbaik, di mana lebih kurang sama dengan pelajar berkulit putih dari segi perbelanjaannya. Selepas sistem apartheid, muncul 3 jenis persekolahan. Yang pertama, sekolah bebas biaya, public free school. Yang kedua, sekolah swasta awam, public private school. Dan yang ketiga, sekolah swasta, private school. Bebas bayaran dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Sekolah-sekolah ini hanya terdapat di kawasan miskin dan adanya program pemakanan sekolah kebangsaan, iaitu National Schools Nutrition Program, NSNP. NSNP ini telah memberi makan sebanyak 1.6 juta kanak-kanak setiap hari di sekolah bebas bayaran.
Sekolah swasta awam atau public private schools dibiayai oleh kerajaan tetapi mereka mengenakan yuran dan yuran ini merangkumi peralatan asas seperti buku, pakaian, baju seragam dan tambahan. Ia bergantung pada saiz kelas, kemudahan dan kualiti pengajaran. Seterusnya, sekolah swasta, public school. Sekolah swasta ini terbahagi kepada dua iaitu sekolah swasta bebas dan sekolah swasta tradisional. Sekolah swasta bebas adalah sekolah swasta biasa. Seterusnya, sekolah swasta tradisional adalah sekolah yang telah didirikan oleh mubalik. Strukturisasi sistem pendidikan selepas era apartheid merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah negara ini. Pemerintahan baru telah membentuk satu sistem pendidikan nasional tanpa diskriminasi kaum tetapi menggabungkan 14 kementerian pendidikan merupakan tugas yang sukar. Oleh kerana itu, pada Februari 1996, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan suatu kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum 2015. Kurikulum ini yang akan menggantikan dasar pendidikan apartheid. Kurikulum umum di Afrika Selatan terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kurikulum 2005 dan Kurikulum 2007. Kurikulum 2005 atau dikenali sebagai National Curriculum Statement merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum sebelumnya iaitu kurikulum di bawah pemerintahan lama semasa apartheid. Kurikulum ini dibentuk tanpa diskriminasi kaum dengan menggabungkan 14 kementerian yang terhasil di bawah dasar pendidikan apartheid. Kurikulum ini juga memberi tumpuan kepada hasil atau outcome di mana pelajar akan menjadi lebih proaktif dalam lingkungan persekitaran termasuk juga dalam masyarakat. Ini bersesuaian dengan tujuan yang telah dikemukakan oleh pemerintah Afrika Selatan itu sendiri, di mana kurikulum nasional ini berpotensi untuk mengembangkan pelajar dalam menjadi warga negara Afrika yang demokrasi dan memberi potensi kepada pelajar untuk mengasah bakat mereka sendiri. Bagi kurikulum 2007 pula, kurikulum ini merupakan kurikulum hasil daripada semakan kurikulum 2005 yang dikenali sebagai Revised National Curriculum Statement, iaitu pernyataan kurikulum kebangsaan yang telah disemak semula. Kurikulum ini telah mengalami beberapa perubahan seperti penambahbaikan dari segi struktur kurikulum 2005, bahan-bahan pembelajaran dan lain-lain lagi dengan menekankan prinsip-prinsip seperti transformasi sosial, pendidikan berasaskan hasil, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, kecekapan yang dapat diterapkan, kemajuan berterusan, hak asasi manusia, keadilan sosial, penilaian sistem pengetahuan murni, dan akhir sekali kredibiliti dan kualiti. Tahap pendidikan di Afrika Selatan terdiri daripada 3 tahap iaitu tahap pendidikan rendah, tahap pendidikan menengah dan tahap pendidikan tinggi. Pada tahap pendidikan rendah, pelajar akan mempelajari mata pelajaran seperti bahasa, seni dan budaya, matematik, sains sosial dan lain-lain lagi. Pada tahap menengah pula, subjek yang akan dipelajari adalah seperti geografi, sejarah, perakaunan, reka bentuk dan banyak lagi. Pada tahap pendidikan tinggi, pelajar akan disesuaikan dengan program pembelajaran atau bidang masing-masing sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bagi kurikulum pendidikan Islam pula, di sekolah Islam atau agama, pelajar akan mengikuti kurikulum kebangsaan Afrika Selatan. Mereka akan mempelajari pendidikan moden di samping mempelajari pendidikan Islam dan bahasa Arab sebagai mata pelajaran tambahan. Dan bahasa Arab telah dijadikan subjek peperiksaan rasmi. Dalam pendidikan tinggi, di samping kurikulum kebangsaan, pihak universiti telah menawarkan program bahasa Arab dan pengajian Islam kepada pelajar. Di Darul Ulum pula, antara kursus yang ditawarkan adalah seperti Hifzul Quran, iaitu penghafalan Al-Quran, prinsip perundangan dan ilmu pengetahuan Islam, tajwid dan qiraat, dan bahasa dan kesusasteraan Arab. Di kolej berasaskan komuniti pula, mereka mempunyai kurikulum yang luas termasuk mata pelajaran seperti perbandingan agama dan kerohanian Islam. Kolej ini turut menawarkan ijazah sarjana muda dalam bidang teologi, Arab dan undang-undang Islam. Pelbagai institusi pendidikan Islam yang telah ditubuhkan sama ada institusi awam maupun institusi swasta. Antara institusi pendidikan Islam pertama yang ditubuhkan di Afrika Selatan ialah Madaris iaitu
jamak kepada madrasah. Madaris ini pada awal abad ke-18 sangat terkenal bagi golongan hamba dan juga golongan yang berkulit hitam untuk mempelajari agama Islam di situ. Madrasah pertama di Afrika Selatan dikenali dengan Dobb Street Madrasah dan madrasah ini terletak berhampiran dengan awal masjid. Dobb Street Madrasah telah ditubuhkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ulama dari Indonesia iaitu Tuan Guru. Nama sebenar Tuan Guru ialah Imam Abdullah Ibn Qadhi Abdul Assalam dan beliau juga merupakan imam besar bagi masjid pertama di Afrika iaitu awal masjid. Antara perkara yang dipelajari di madrasah ialah cara membaca Al-Quran dan cara menulis Arab. Institusi kedua ialah sekolah agama yang telah menggabungkan pendidikan sekular dan juga pendidikan Islam. Institusi tersebut ialah Muslim Mission School. Muslim Mission School telah ditubuhkan pada tahun 1913 oleh Abdullah Abdul Rahman. Muslim Mission School ini bebas untuk memilih guru dan menyediakan kurikulum yang sesuai digunakan untuk kepentingan agama. Kerajaan juga akan menampung jumlah pembayaran pembangunan sekolah dan membayar gaji guru. Tujuan penubuhan sekolah ini adalah untuk memberi jawatan bagi guru-guru Muslim yang tidak dapat mencari jawatan di sekolah-sekolah Kristian dan juga untuk memberi peluang pelajaran bagi anak-anak Muslim yang ibu bapa mereka sangat khawatir dengan dominannya Kristian pada waktu tersebut. Akhir sekali ialah Islamia College. Islamia College adalah institusi swasta ataupun sekolah agama swasta yang cuba memasukkan elemen Islam ke dalam subjek sekular. Islamia College adalah antara sekolah yang terkenal yang ditubuhkan pada tahun 1984. Sekolah ini cuba melaksanakan Islamisasi subjek sekular yang dikenali dengan Islamization of Knowledge. Walau bagaimanapun, ia belum dapat memperkenalkan Islam ke dalam mata pelajaran sekular kerana tiada buku teks dan bahan pengajaran yang boleh digunakan. Baiklah, seterusnya lihat kepada elemen persamaan pendidikan di Afrika Selatan. Persamaan pendidikan di Afrika Selatan dan Malaysia yang pertama ialah bentuk pendidikan sebelum penjajahan. Pendidikan di Tanah Melayu sebelum penjajahan berbentuk tidak formal, manakala pendidikan sebelum penjajahan di Afrika Selatan berbentuk tradisional. Pengajarannya adalah sama yang mana berkaitan tentang kemahiran hidup seperti ilmu pertanian, seni mempertahankan diri dan sebagainya. Kita dapat lihat bangsa Wuni iaitu di Afrika Selatan membahagikan pendidikannya mengikut jantina yang mana lelaki diajarkan perihal kemahiran hidup dan seni pertahankan diri, manakala bagi kaum wanita dari bangsa Wuni di Afrika Selatan memberatkan tentang kemahiran rumah tangga dan pertanian. Bersamaan yang kedua, pendidikan di Afrika Selatan dan Malaysia ialah pemisahan sekolah mengikut etnik yang mana yang kita tahu bahawa Tanah Melayu mengasingkan pendidikan antara Melayu, Cina dan India dengan penubuhan sekolah vernacular, manakala sistem apartheid di Afrika Selatan yang memisahkan mengikut warna kulit dan geografi. Ianya dikatakan serupa dengan konsep persekolahan di Tanah Melayu. Akhir sekali, elemen persamaan pendidikan di Afrika Selatan dan Malaysia ialah kedua-duanya bersifat sentralisasi iaitu berpusatkan kuasa dan arahan yang mana di Malaysia seperti yang kita tahu iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai KPM merupakan kuasa utama dalam pendidikan di Malaysia. Manakala di Afrika Selatan, meskipun di sana wujud 14 kementerian tetapi mereka menggunakan kurikulum yang sama iaitu kurikulum 2005. Hal ini menunjukkan bukti bahawa pendidikan di Afrika Selatan dan Malaysia bersifat sentralisasi yang mana sukatan pelajaran dan peperiksaan adalah sama setiap sekolah dan digubal oleh kementerian. Mari kita lihat pula perbezaan pendidikan di Afrika Selatan dan di Malaysia. Jom. Yang boleh kita lihat ciri yang membezakan antara pendidikan di Afrika Selatan dan pendidikan di Malaysia ialah ciri kurikulum. Di mana di Afrika Selatan kurikulum yang digunakan ialah kurikulum 2005, manakala di Malaysia kurikulum yang digunakan ialah KSSR dan KSSM. Di mana KSSR dan KSSM digunakan di sekolah-sekolah sehingga kini. Kurikulum 2005 yang digunakan oleh sistem pendidikan di Afrika Selatan bertujuan untuk menggantikan dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan selama ini. Dan juga fokus utama kurikulum ini ialah untuk melahirkan pelajar yang proaktif di dalam masyarakat dan negara. Di Malaysia, kurikulum yang digunakan ialah KSSR dan KSSM yang bertujuan untuk melahirkan pelajar yang optimis dan mempunyai 6 tunjang utama iaitu komunikasi, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, keterampilan diri,
literasi sains dan teknologi, dan kerohanian, sikap dan nilai. Dari itu boleh kita simpulkan, fokus utama kurikulum pendidikan di Afrika Selatan bertujuan untuk melahirkan pelajar yang proaktif dalam masyarakat dan negara, manakala fokus utama kurikulum pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar yang optimis dan mahir dalam pelbagai bidang. Refleksi yang dapat saya perolehi ialah saya dapat mengetahui bagaimana sistem pendidikan di Afrika Selatan dijalankan dan perbezaan antara pendidikan di Afrika Selatan dan pendidikan di Malaysia. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.